Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, insyaAllah today berapa hari ni, dah berapa hari ke berapa untuk PKP kan. So hari ni hari ke 27, betul tak? Okay, insyaAllah today I would like to share about a book kan. Buku ni salah satunya buku yang jarang orang baca kak, tapi dengan penuh hikmah. Dan orang kata buku ni kalau macam untuk kita lebih nampakkan tugas kita sebenarnya sebagai orang Islam kan, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, buku ni adalah buku, nama dia Al-Muntalaq kan, iaitu okey, tak apa, buku ni kalau nak cari kat MPH ke memang tak jumpa, dia terhad sikit. Dia ada dekat buku kedai-kedai, kalau kat Masjid Amir ni atas tu nama dia Fajar Ilmu. Dia buku-buku macam tu kat kedai-kedai macam tu ada. Okey, tak apa, itu boleh cek kat Shopee pun ada sebenarnya. Okey, buku ni dia mengisahkan banyak benda lah, tapi nak ambil satu chapter ni yang menceritakan tentang ataupun yang mengisahkan tentang nasihat dari Maestro. Maestro ni apa? Kira macam maybe kalau kita tengok daripada konten dalam chapter ni, dia macam menceritakan nasihat-nasihat dari ulama' ulama' dalam kerja-kerja dakwah. Okay, insyaAllah kan, bila kita cerita tentang dakwah ni, ramai orang kata, dakwah layak ke aku? Aku ilmu mana banyak sangat tu, belajar pun setakat SPM dapat A- kan, ada SPM lulus menikah Islam kan. Tapi kita menyangkakan, tak boleh aku nak berdakwah ni, mana boleh, ustaz-ustaz lah boleh kan. Sebenarnya itu salah. Sebab setiap kita yang diciptakan di atas muka bumi ni adalah sebagai khalifah kan, dan untuk beribadah kepada Allah SWT. So bila dikatakan khalifah ni kan, kita kena menjaga kan. Kalau menjadi leader, menjadi ketua, kita kena jaga apa dekat alam ni kan. Kita kena menjaga apa yang ada kat alam ni, orang, haiwan, apa semua kan. Alam sekitar tu yes memang kena jaga. Tapi yang sebetul-betul ni adalah dalam memberi peringatan kepada orang. Itu yang ramai orang tak nampak. Hatta dia menyangkakan benda ni kena besar-besar perkara kan. Padahal banyak lagi benda-benda kecil yang sepatutnya kita ingatkan, seperti solat kan, apa lagi yang zaman sekarang ni tak lari jauh, tak payah tengok jauh cerita pasal aurat kan, sibuk tayang sini apa semua. Isu ni ramai orang pandang enteng kan. Sebab apa? Semuanya berpendapat bahawa dalam menyampaikan dakwah ni, menyampaikan peringatan ni, hanya kerja-kerja ulama. Apa cerita kan. Sebab apa? Ramai yang tak tahu tentang benda ni. So kita nak share kan apa yang sebenar-benarnya dalam buku ni menceritakan. Okey kan, kita semua kan, semua sedia maklum, kita semua kalau tanya pencuri sekalipun, mati nanti dia nak masuk mana kan. Nanti kat akhirat nanti nak masuk mana? Confirm dia akan jawab syurga kan. Tapi bagaimana perbuatan kita ni kan untuk mereflect kan, atau melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Takkan kita, how do we expect when bila kita buat satu benda perkara yang Allah larang, dan kita mengharapkan kita masuk syurga, ataupun satu benda yang orang kata jahat kan, benda jahat, and then kita expect kita masuk syurga? Tak boleh kan. So sama dalam konsep dia bawakan dalam buku ni. Dia kata kalau kita nak masuk syurga kan, kalau kita nak berada puncak yang tertinggi dalam syurga, jadi dekat dunia pun kita kena berada pada puncak yang tertinggi dalam kehidupan dunia ni. Apa itu puncak yang tertinggi dalam kehidupan dunia ni? Adalah dengan menyampaikan dakwah. Dakwah ni janganlah fikir macam kata tadi kan, janganlah fikir sampai macam ulama tu buat ceramah besar-besar, macam Ustaz Zaidrus, macam Ustaz Don Daniel masuk TV semua. Bukan. Kita just at least jaga family kita, jaga member kita kan. Jaga tu bukan jaga kan, kita sampaikan peringatan kan. Bagaimana kita boleh sampaikan peringatan untuk kita ajak main futsal, sampaikan peringatan, flavor nak habis tu, beli cepat
Macam mana kita boleh sampai peringatan macam tu? Macam tu lah kita kena sampai peringatan tentang Islam. Sebab ini agama kita yang kita akan guna, dan ini sebenarnya kan, untuk kita gunakan semasa kehidupan kita di akhirat kan. Semua dah tahu dah, benda semua ni kat dunia ni takkan dibawa ke akhirat. So dalam ni yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Qailani kan, dia kata orang yang menang ni di dunia ni, orang yang menang adalah yang dapat memberikan peringatan kepada orang kan. Hatta kita ada ilmu sikit kan, kita tahu solat itu penting, kita nampak orang ni tak solat, kita sampaikan, kita bagi tahu kan, itu pun dah kira okey lah kan. Hadis Rasulullah SAW yang semua dah tahu dah, yang dah masyhur dah, balighu anni walau ayah kan, sampaikanlah daripada aku walau sepotong ayat. Kita dah ramai lah tahu, tapi kita still rasa kan benda ni tak payahlah, orang lain boleh kot. Maksudnya ustaz-ustaz lah, aku ni isap rokok, isap vape kan, solat pun kadang subuh solat, kadang esoknya tak solat. Tapi sebenarnya kita yang kena sampaikan. So Syekh Abdul Qadir Al-Qailani pun juga dia tekankan pasal nahi amar ma'ruf nahi munkar ni. Dia termasuk tu dalam memberi peringatan. Sebab masalah orang sekarang ni, kita zaman sekarang ni orang Islam makin ramai kan. Alhamdulillah, makin hari ke hari orang Islam makin bertambah. Tapi silapnya kita, sebab kita berdiam diri kan, kita tak sampaikan peringatan. Sebab apa ramai orang, kita selalu dengar perkataan ni kan, ramainya orang jahat sebab diamnya orang yang baik. Orang yang baik ni diam, tak nak cegah, tak nak beri peringatan kan, tak nak nasihat. Itulah kita sekarang sibuk dengan dunia hiburan sekarang, melayan movie, social media kan, tak sebut apa pun, semua dah tahu lah, IG kan. Kalau kita tengok sekarang ni semua spend masa dekat IG je. So apa inisiatif kita untuk bawakan just bagi peringatan dekat Instagram kan. Contoh, kita post satu story kata jom baca Quran, then itu pun kira okey sebenarnya, dapat menyedarkan ramai orang tentang penting baca Quran. Antara dia nak atau tak nak itu cerita lain, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita menyampaikan. Dan dalam ni juga ditekankan Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Qailani ni dia menekankan mukmin, tentang ciri-ciri mukmin. Mukmin yang bisu, dikatakan dalam ni, mukmin yang bisu adalah mukmin yang tertinggal, akan tertinggal. Macam apa macam tadi lah, bila tadi dia diam kan, berdiam diri, maksud dia tak sampai peringatan, maksudnya dia tak menyampaikan dakwah, maka dia akan tertinggal. Tertinggal dari segi macam mana? Mungkin dia kata dalam buku ni, bila kat dalam syurga nanti, dalam kita dikumpulkan di padang mahsyar kan kita ikut turn kan untuk dihisap kan. Mungkin mukmin yang tak menyampaikan dakwah ni akan menjadi orang yang paling terakhir kan. Dah lah duduk ke padang mahsyar tu lama, panas pula tu kan, sejengkal je matahari kan, diumpamakan, and then air tak ada kan. Macam mana kita nak survive masa tu? So sebab tu dia menyarankan kita untuk kita berdakwah kan. Sebab ini adalah risalah Rasulullah SAW, dan Allah juga kata kepada kita, dan Al-Quran pun dah kata untuk kita sampaikan dakwah. Lagi sekali nak kata, bukannya dengan macam ustaz-ustaz tu, kita just dalam ruangan kita je, in our field, in our surrounding only. So itu yang dia tekankan. And then dalam buku ni juga ada ditekankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kan, tentang ini kalau yang macam untuk kita menyampaikan kan. So kalau kita dalam nak menyampaikan peringatan ni, dia kata ni untuk khusus lah, untuk orang-orang yang untuk mencari kan, untuk menyampaikan dengan lebih okey, untuk share pendapat dia kan. So dia menyarankan tentang tajmid kan. Ramai orang tak tahu perkataan tajmid ni apa. Tajmid ni menghimpunkan, perhimpunan tajmikan kan. So tajmid ni di mana Imam Ahmad bin Hanbal ni dia akan, bila dia dengar ada seseorang ni dia
macam pandai, tahu ilmu agama banyak sikit kan, dia akan berjumpa orang tu, dia akan sembang dengan orang ni, dia akan rapat, saling share idea, tu kan dapat. And then zaman sekarang ni juga kan, kita kalau orang yang dah tahu tentang benda ni, pendakwah ni, kita ni kena, diorang semua ni buat perkara semua ni bukannya dengan senang tau, bukannya dibentangkan kapet, bukannya dengan tak perlukan korbankan wang ringgit, tak. Diorang semua kena korbankan semua tu, masa, semua benda tu kan. Sebab apa diorang beriman dengan ayat surah Taubah ayat ke-41, semua dah tahu kan. Berangkatlah kamu sama ada dalam keadaan ringan ataupun maupun berat. Jadi mereka beriman dengan ayat tu. So bagi kita semua ni, nampak dalam ni pun ulama pun yang dikatakan mungkin tak banyak dosa macam kita lah, diorang pun sambut seruan ni. Kita yang banyak dosa, kita tak pernah nak sambut seruan ni. Malah kita berdalih bila dikenakan ujian. Jadi jom kita sama-sama try masa PKP ni, at least kita sampaikanlah dekat member kita dalam grup WhatsApp tu kan, tentang solat, dah solat ke belum kan. Benda-benda macam tu je. Macam mana kita boleh sebarkan fitnah-fitnah kan, macam tu lah juga kita sebarkan tentang Islam ni. Kita duk sibuk kan, send benda-benda fake news, itu seronok lah. Lagi lelaki kalau ada video TikTok perempuan lawa sikit, pump terus hand dalam grup, salah tu. So insyaAllah sama kita sampaikan peringatan, dan insyaAllah sama-sama berada di syurga Allah SWT. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah jangan nak merepuk sangat time PKP ni. Apa-apa pun, stay tune. Assalamualaikum.